Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Geng, buat apa tu? Tengah moreh ke? Okey, sambil-sambil korang moreh tu, apa kata kalau kalian layan Acap bercerita pada malam ni? Sebab Acap nak sampaikan 3 buah cerita seram. Boleh tahan juga ceritanya, geng. So kalau nak tahu apakah ceritanya tu, tonton video ni daripada mula sampai habis. InsyaAllah Acap akan ceritakan. Jadi, geng, jom kita layan intro dulu. #seram tak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alright, gang, selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita bersama saya Acap selaku host anda yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik. Jadi, gang, pada anda yang mungkin baru saja jumpa channel Si Tukang Cerita ni, Acap ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe kalau anda berminat dengan konten-konten yang Acap dah sajikan untuk anda semua. Malam ni 3 buah kisah yang Acap akan sampaikan kepada anda. Tiga-tiganya best, tiga-tiganya macam mind blowing juga cerita dia. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang pertama. Kisah tentang... Alright, gang. Kisah ini disampaikan oleh seorang yang bernama Eliana atau lebih mesra dikenali sebagai Kak El. Okey, pada tahun 2019, Kak El ni dia bersama dengan rakan-rakan dia. Beberapa orang lah rakan-rakan dia bercadang ataupun dah merancang nak pergi bercuti di sebuah pusat peranginan. Lebih tepat lagi diorang nak pergi air terjun lah. Nak bermandi-mandi dekat sana, camping-camping, tapi tidaklah tidur dekat sana kan. Satu hari je pergi pagi, petang dah balik. Okey, pendekkan cerita, dah rancang-rancang apa semua tu, tibalah pada hari kejadian. Dan pada hari kejadian tu pagi diorang pergilah membeli belah apa yang patut diorang bawa, nak masak, nak apa dekat sana nanti kan. Jadi diorang pun pergilah naik satu kereta, pergi ke satu tempat ni, air terjun ni, yang tempatnya dirahsiakan namanya, geng. Alright. Dan dia bersamalah dengan rakan-rakan dia drive lala dalam kereta kan, bermandi di tepian pantai, nyanyi-nyanyi dalam kereta ni, seronok kan. Pergi orang kata pergi berkelah, nak pergi berkelah ni seronok lah. Jadi gedebak-gedebuk gitu gini, diorang sampai dekat air terjun tu jam 1:30 petang. Dah sampai dekat sana, tanpa berlengah lagi, diorang teruslah sediakanlah tempat diorang nak berkelah, tentang tikar, ada yang bawa kemah, ada yang pasang tempat barbecue, ada yang sediakan makanan dan macam-macam lagi lah. Macam biasa kalau kita pergi berkelah dekat tepi sungai kan. Jadi Kak El ni dia memang suka masak. Dia pun sediakanlah makanan. Dia panggang ayam, dia panggang sosis, dia sediakan macam-macam lah dia sediakan. Lepas tu kawan-kawan dia ni dah bermandi-mandi lah dekat sungai. Okey, lupa macam nak bagi tahu. Kak El ada cakap masa dia nak masuk dekat tempat air terjun ni, dia kena bayar tiket masuk lah. Lebih kurang dalam RM20 macam tu, bayar kat guard. Dan masa dia nak masuk tu, guard tu ada pesan, jangan keluar lebih daripada pukul 5 daripada tempat ni. Sebelum pukul 5 dia orang dah kena keluar daripada tempat air terjun tu. Dan guard tu juga ada pesan, jangan mandi-manda
dekat satu kawasan berdekatan dengan air terjun tu. Memang ada satu kawasan tu memang dilarang untuk mandi dekat situ. Dah ditandakan dah. Okey. Berbalik pada cerita Kak L tadi. So masa Kak L ni tengah bakar-bakar apa semua ni semua kan, kawan-kawan dia, jomlah turunlah sini mandi ya L. Macam tu lah biasa dekat kalau kawan-kawan semua pergi air terjun kan. L cakap, sekejap lah, aku settlekan ni dulu, nanti aku turun lah join korang. Okey. Sudah masak. Settle, dah susun tempat-tempat makanan tu kan. Nanti kejap lagi kan kawan-kawan dia nak makan apa semua kan. Jadi dia pun turun ke sungai kan. Okey. Untuk pengetahuan semua, Kak L ni tak berapa pandai berenang. Jadi dia pun tak pergilah kat tempat-tempat yang dalam ni. Dia pergi tempat-tempat batu je kat tepi-tebing itu kan. Jadi member dia seorang ni kenakan dia. Sini kau pergi sini mandi sini kat tengah sikit. Apa mandi tepi-tepi tu kan? Dah macam ikan bilis aku tengok kau mandi kat tepi tu. Mari sini mandi kat tengah-tengah sikit. So dia pun follow lah member dia. Berenang punyalah berenang ni. Berenang macam tak berenang jugalah kan. Kaki kat bawah, tangan macam ni kan. Okey. Sedar tak sedar, tiba-tiba Kak L perasan yang dia dah sampai dekat tempat larangan tu geng. Dia dah sampai kat tempat larangan tu dengan member dia. Lepas tu member dia ni nak pedajal dia. Dah sampai kat situ, member dia ni memang pandai berenang. Dia tinggalkan si Kak L ni dekat situ. Nah, member dia pergi berenang kat tebing balik naik. Kan? Berenang kat tebing naik. Tinggalkan si Kak L ni. Dia sambil dia ketawa-ketawa, gelak-gelak tengok Kak L kat situ. Jadi Kak L ni, kau ngajar kau tinggalkan aku. Tunggulah kan. Kak L macam itulah. Kira macam huru-hara kejap lah si Kak L ni kan. Dia dah lah tak pandai berenang apa semua. Jadi Kak L ni pun dah takut lah kan. Sebab dia nanti melanggar pantang ataupun melanggar larangan orang kat situ, tak elok lah kan. Jadi dia pun berusaha untuk berenang walaupun dia tak pandai nak berenang. Dia cuba juga berusaha untuk nak naik ke tebing. Tiba-tiba masa dia tengah nak berenang, nak naik ke tebing tu geng, masa dia nak berpaut kat satu batu ni kan, dia terasa macam kaki dia ditarik tau geng. Dekat kawasan yang berdekatan dengan kawasan terlarang tu lah, dekat dengan air terjun tempat tu. Dia rasa kaki dia macam ditarik. Jadi bila kita terasa kaki kita ditarik kan, kita tiba-tiba rasa macam cramp. Kak L kata kaki dia rasa macam kena tarik dan dia rasa macam cramp, dia tak boleh nak bergerak. Tapi dia cuba gagahkan juga diri dia untuk berpaut pada batu dekat tepi-tepi tebing tu. Tapi dia macam tak boleh. Macam dia tertarik. Dan masa dia tertarik tu, refleks dia tengok kaki dia, dia nampak macam ada lingkaran rambut tau. Kalau orang-orang rambut panjang ni, lingkaran rambut dekat kaki dia geng. Dekat kaki sebelah kanan sebelah kiri tak tahu. Sebab dia tak cerita kat sini. Okey. Masa tu Kak L macam macam tu lah, kelang kabut lah dia kan. So dia cepat-cepat dia cuba nak paut dekat kat batu-batu ni, nak berenang, nak pergi naik ke tebing. Tapi tak boleh geng. Dan menurut Kak L, masa tu dia dah ditarik ke dalam dan dia tenggelam timbul tau masa tu. Tolong. Dia menjerit-jerit lah minta tolong orang kat tepi-tepi ni. Tolong. Lepas tu Kak L ni dia rasa dia macam dah tak ada harapan dah. Dia macam dah tertelan air banyak sangat dah, macam dia memang rasa macam nak lemas lah. Dan lepas tu dia tu dalam hati dia berserah lah pada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba-Mu ini, selamatkanlah hamba-Mu ini kan. Tolonglah ya Allah, tolonglah selamatkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Tolong ya Allah, aku dah tak ada kederat dah ni ya Allah. Tapi sampai itu dia masih menghayun-hayunkan tangan dia lagi nak cuba berenang lah. Cuba berenang nak pergi ke tebing. Dan dengan kuasa Allah SWT, tiba-tiba dia terasa macam lingkaran rambut dekat kaki dia tadi terlepas dan dia akhirnya dapat berpaut pada satu batu dekat tebing sungai tu dan dia dapat naik. Dia dapat naik ke tebing sungai dan dia terus berlari pergi ke tempat tapak dia berkelah dengan kawan-kawan dia tadi. Okey. Sampai dekat situ, sampai dekat tempat dia berkelah ni, memang dia marah lah kat kawan-kawan dia ni kan. Korang hajar kau, tinggalkan aku kat situ. Kau tinggalkan aku kat situ, kau hajar betul kau ni. Kalau aku lemas ni macam mana? Kau tahu tak? Aku tadi dah terlemah, tercunggak-cunggak kat situ. Aku jerit-jerit. Seorang pun tak ada nak tolong aku. So member dia macam, apakah halnya Kak L ni nak membibil-bibil pula ni? Kan? Apa hal ni Kak L? Kenapa ni Kak L? Yelah, ni si Minah ni tinggalkan aku kat tepi tu sorang-sorang. Dah tahu tu tempat larangan, tinggalkan aku kat tepi tu sorang-sorang. Kalau aku lemas macam mana? Aku tadi tu nak kena tarik kat situ tau. Kak L ni ceritalah apa yang dia terjadi dekat dia tadi ni. Dan tiba-tiba ada seorang kawan dia menenangkan dia. Sabar Kak L. Kak L, kita orang ni tadi nampak Kak L masuk dekat dalam toilet tu.
tengah nak tukar baju. Kita orang siap tegur lagi Kak El. Siap tegur Kak El, pandai berenang Kak El. Kan? Kak El masuk dalam toilet tu. Kita memang nampak. Tercengang sekejap Kak El. Macam dia macam tak tahu nak cakap apa. Speechless. Lepas tu semua macam, yelah Kak El, memang kita orang nampak Kak El kat situ. Tiba-tiba Kak El datang daripada sini. Tu yang kita orang pun pelik juga. Jadi diorang semua macam terdiam kejap. Terdiam. Lepas tu diorang ambil keputusan untuk kemas-kemas apa semua. Tak lama pun kat situ, tak sempat makan pun kat situ. Diorang nak terus balik lah. Sebab dah rasa macam tak sedap hati duduk dekat situ lama-lama. So diorang kemas-kemas makanan apa benda semua. Dan diorang bergerak sampai dekat guard tu. Jadi si Kak El ni sempat lah bertanya kat tempat tu kenapa jadi kan. Lepas tu guard tu tanyalah, kenapa awak pergi ke situ ke? Terlajak ke situ. Tu guard tu cakap lah, lain kali jangan langgar pantang larang dekat sini. Lepas tu Kak El pun okey lah, silap dia kan. So dia pun balik rumah. Jadi Alhamdulillah sampai kat rumah tak ada apa-apa yang terjadi. Cumanya dia orang semua, kawan-kawan Kak El semua baru perasan yang kaki Kak El ni cala bala tau geng. Kaki Kak El ni cala bala, kiri kanan cala bala, macam kena cakar dengan sesuatu. Kalau kita pergi mandi dekat mana? Mandi kat sungai, kadang-kadang kita kena batu ke apa kan, ada cala dia macam lecet kena batu itu kan. Ni tak, dia macam kena cakar-cakar tau. Kena macam lilitan macam tu dia punya cakar satu, lepas tu macam ada lilitan-lilitan dekat kaki dia. Tu Kak El ni macam termenung lah kejap. Wish, kenapa kaki aku macam ni? Betul lah ni kan, aku tadi kena lilit dengan rambut tu. Dia kat macam tu. Jadi Kak El ni tak puas hati. Kak El tak puas hati. Malam tu masa member dia semua dah lepak, dah tidur apa semua, dia pergi Google lah. Dia pergi Google, dia type nama tempat tu dan nak cari punca kenapa tempat tu menjadi larangan dekat tempat yang dia mandi tadi tu. Rupa-rupanya geng, dekat tempat tu pernah terjadi satu kejadian di mana ada seorang budak telah mati lemas. Tak tahu apa puncanya mati kat situ. Jadi Kak El cakap lah, adakah benda tu nak Kak El ni jadi mangsa yang seterusnya? Ya Allah, ya Tuhanku. Kan, nasib baiklah Kak El ni selamat kan. Mujurlah Kak El ni masih ingat Tuhan kan. Dia minta pertolongan daripada Tuhan supaya ia diselamatkan. Jadi geng, pengajaran dia kat sini, nak pergi bercuti, nak pergi apa tu, nak pergi bercuti, nak pergi berkelah ni apa benda semua, janganlah terlalu gembira. Beringat-ingat masa nak gembira tu. Kita pergi tempat orang, kan? Jaga adab kita dan jagalah kelakuan kita sewaktu kita di tempat orang. Okey geng, jom kita sambung ke kisah yang kedua. Alright, kisah yang kedua ni geng, dia berkaitan dengan seorang yang bernama Inang. Inang ni, dia seorang penuntut di sebuah pusat pengajian awam di negeri Pantai Timur. Jadi kehidupan dia masa dekat sana tu macam biasa, tak ada apa-apa kan, tak ada benda-benda yang aneh lah. Dan dia pun tak pernah menyangka yang dia akan mengalami pengalaman seram macam apa yang dia nak ceritakan ni. Jadi si Inang ni, dia seorang pelajar yang suka duduk dekat kampus sampai lewat malam. Dan perkara ni dah jadi kebiasaan dia lah sejak daripada dia ambil ijazah lagi. Dan sekarang ni dia dah ambil master dah pun, dan dia keep on buat benda yang sama. Jadi ada satu petang ni, dia dengan kawan dia dah bercadang lah nak buat penulisan tesis dia sampai pukul 10 malam dekat dalam bilik siswazah. Jadi petang tu dia pun sebelum nak meneruskan dia punya aktiviti tu, dia nak solat asar dulu. So dia pergi toilet. Dia nak, sedang dia ambil wuduk tu, dia terasa macam dia sedang diperhatikan geng. Kan kalau kita ambil wuduk, ujung mata kita ni macam ternampak. Ujung mata si Inang ni macam ternampak ada orang yang sedang memerhatikan dia dekat satu penjuru lah dekat dalam toilet tu. Okey. So Inang ni tak kisahlah, lantak kau lah nak tengok ke nak apa ke kan. So dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dah settle apa semua, dan dia pergi bangun nak betulkan tudung dia kan, menghadap ke cermin dekat toilet dia ni, kat tandas tu. Dan masa dia memandang ke arah cermin tu geng, dia ternampak ada satu kelibat hitam jalan dekat belakang tu. Susuk. Jadi si Inang ni terkejut dah. Ya Allah, apa benda tu? Kan?
Dia terkejut, benda tu macam berlari kat belakang tu. Dan bila dia pulih ke belakang, tak ada apa pula kat belakang dia tu. Jadi si Inang ni macam pelik lah. Dia okey tak apa. Astagfirullahalazim. Dan dia terus keluar daripada toilet tu menuju ke bilik siswa Zah. Ketika ke dalam perjalanan pergi ke bilik siswa Zah tu, geng, dia seolah-olah terasa macam dia sedang diikuti oleh sesuatu dekat belakang dia, ataupun lebih tepat lagi diikuti oleh seseorang dekat belakang dia. Dan dia tanpa menoleh ke belakang, geng, dia terus berjalan laju. Dia terus berjalan laju cepat-cepat, pergi ke bilik siswa Zah. Dan dia teruslah solat dekat sana dan terus sambung tugasan dia dengan kawan dia tadi. Jadi buat tugasan tu, buat solat maghrib, solat isyak, apa benda semua dah settle ni. Tak perasan dah pukul 11 malam. Dah lewat sangat dah ni. Tadi plan pukul 10 je kan. Sedap sangat buat tesis, tak perasan dah pukul 11. Jadi si Inang ni cakap, dah pukul 11 lah, jom cepat kita balik. Nanti dah malam-malam sangat, susah pula nanti. So dia kemar barang dan diorang pun bersedia untuk balik ke rumah. Si Inang ni masih terngiang-ngiang lagi dalam ingatan dia tentang perkara yang terjadi pada dia petang tadi tau. Tapi dia menyangka yang perkara tu akan habis dekat situ je, settle kat situ. So dia tak fikir-fikirkan sangat lah. Jadi dia pun balik ke rumah macam biasa. Sampai dekat rumah dia teruslah mandi, ambil wuduk, apa benda semua. Dan dia terus berehat atas katil dia. Nak tidur lah ni. Tapi dia tak boleh tidur. Dia macam trauma dengan apa yang terjadi petang tadi lah. Dia terkebil kan. Dan masa dia tengah terkebil-kebil tu, geng, dia terasa macam ada sesuatu yang sedang melihat dia dan terapung dekat atas siling, dekat siling bilik dia, geng. Dan untuk pengetahuan semua, geng, bilik si Inang ni, rumah dia 2 tingkat dan bilik dia di sebelah atas. Jadi dia pun ambil lah beg, ambil dia punya bantal, selimut apa semua, turun bawah, tidur dekat bawah pula. Tengah nak tidur, tengah baring-baring ni, nak tidur apa semua, kebil. Dah, dia nampak pula kelibat berlari turun naik tangga, geng. Tak senang dia nak tidur. Lepas tu dah tak boleh tidur macam ni. Dah lah, pergilah buat kerja kan. Pergilah dia nak buat tesis dia ke apa tu. Duduklah kat meja study, nak buat tesis. Nak buat tesis ni pula, dia terasa macam ada sesuatu yang melihat dia daripada belakang. Serba tak kenalah dia duduk rumah ni. Tidur kat atas macam ada yang terapung, tidur kat bawah ada yang main dekat tangga. Nak buat tesis, belakang ada orang tunggu. Aduh, kalau acap pun tak boleh tahan duit macam ni. Kan? Okey. Bila dah benda-benda macam ni, kan? Bila dia tengok belakang, dia rasa macam ada orang perhatikan. Tapi bila tengok belakang tak ada, dah memang selalu sangat jadi benda-benda macam itu. Dia dah tak boleh tahan. Dia pun nekat untuk mengetahui siapa yang mengganggu dia. Okey? Jadi satu malam ni, dia tidur awal. Dia tidur awal. Dan Alhamdulillah malam tu dia boleh tidur. Dan dia bangun awal untuk menunaikan solat qiyam. Dia menunaikan solat qiyam ni untuk memohon kepada Tuhan supaya memberi dia petunjuk tentang apa yang berlaku kepada dia selama ni. Okey. Selesai dia solat tu, dia tidur semula. Tidur sekejap. Dan masa dia tidur sekejap tu, geng, dia bermimpi yang dia bertemu dengan seorang budak kecil tau. Dalam mimpi dia tu dia jumpa dengan seorang budak kecil, umur dalam lingkungan 5 tahun macam itu. Dan kanak-kanak ni, budak kecil ni dia tak berbaju. Dan badan dia berdaki. Katanya lah, kata si Inang ni, dia tak berbaju, badan dia berdaki, rambut dia pendek macam agak-agak botak itu, macam rambut tapak satu lah kan. Dia potong tapak satu. Dan seluar dia diperbuat daripada kulit kayu. Dan diikat dekat pinggang, geng. Wih, pelik ni. Dia orang apa ni? Orang asli ke apa? Jin orang asli katnya ni, kan? Okey, tak apa. Dan dalam mimpi tu, geng, dia dapat lihat yang kanak-kanak tu suka sangat lah ikut dia ni. Mana dia pergi, budak tu ikut. Dia pergi ke sana, budak ni ikut. Dia pergi makan, budak ni ikut. Dia pergi solat, budak ni ikut. Pergi mana-mana lah, pergi ikut. Tak lama lepas tu, dia mimpi juga yang dia nampak sosok 2 orang wanita, geng. Seorang wanita muda remaja dan seorang lagi wanita dewasa. Dan mereka berdua memimpin tangan kanak-kanak lelaki ataupun memimpin tangan budak lelaki yang
yang si Inang katakan tadi ni lah. Wah, satu hal pula, ni apa benda pula ni kan. Jadi bila dah 2-3 malam bermimpi benda yang sama macam itu, si Inang ni pun ambil keputusan untuk berjumpa dengan seorang ustaz. Dipendekkan cerita, lepas dia dirawat, dia macam rasa tak tahu, tiba-tiba rasa sedih, rasa sayu kan. Lepas tu dia rasa macam rindukan pada seseorang yang macam dia rindukan seseorang yang dah pergi meninggalkan dia kan. Tapi dia tak tahu pada siapa. Kenapa ni tiba-tiba rasa macam sedih? Oh, dia tak ada dah. Oh, sedih. Oh, jangan tinggalkan aku. Lebih kurang macam itulah perasaan dia kan. Dan dia tak settle kat situ tau geng. Lepas dia berubat tu, dia rasa, si Inang ni rasa macam keadaan dia macam bertambah lagi teruk tau. Sebab dia tak dapat nak tidur awal dekat 9 malam. Sebab dia tiba-tiba rasa takut tanpa sebab. Dia nak tidur ni, nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa amut. Tapi dia macam takutnya ada orang tengok aku. Kenapa ni aku tiba-tiba rasa takut. Dia macam itu. Okey. Satu hari si Inang ni dia tak pergi ke kampus. Masa dia tengah duduk dekat rumah dia tu, tengah mengenangkan nasib, tengah memikirkan apa sebenarnya yang berlaku kat dia ni, tiba-tiba dia terdengar ada orang panggil nama dia geng. Ada orang panggil nama dia. Inang. 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 Jadi si Inang ni, ya ada apa? Dia bangun, dia pergi kat pintu bilik. Tak ada siapa-siapa. Dia keluar tengok kawan-kawan dia semua dah pergi kelas. Habis tu siapa yang panggil dia? Dia tutup pintu sambil dia zikir, dia terus baring semula dekat atas katil. Masa dia baring dekat atas katil tu geng, mata dia ni ternampak dekat pintu. Dan dekat pintu tu geng, tiba-tiba muncul satu sosok tubuh berwarna putih dan rambutnya putih panjang sampai ke pinggang geng. Dia nampak satu makhluk ni berwarna putih, macam pakaian dia tu warna putih lah kalau menurut si Inang ni, dengan rambut dia putih ni sampai ke pinggang. Selalunya kalau kita nampak benda-benda macam ni, rambut dia kusut masai kan. Tak, ni dia pakai sunsilk. Lurus rambut dia tersikat rapi. Dan muka makhluk tu tak nampak tau, sebab dia tunduk dan rambut dia menutupi wajah dia. Boleh macam cerita ni kan. Okey. Masa tu si Inang ni dah agak dah, ini bukan member dia lah ni. Member dia semua nerd punya orang kan. Tak ada je nak buat benda-benda macam ni. Ni bukan orang ni jin ni. Jadi si Inang ni pun ada rasa berani sikit. Dia tak hiraukan benda tu, lantak kau lah kan. Si Inang ni tarik selimut dan dia cuba untuk tidur. Dan masa dia tengah tarik selimut tu, tiba-tiba geng, dia rasa benda tu duduk dekat sebelah dia geng. Macam dia tutup selimut sini, dia duduk sebelah sini. Kau bayangkan kalau korang buka selimut je tu. Jadi apa yang Inang buat? Inang lantakkanlah, biarkanlah dia nak duduk ke nak berdiri kat situ. Dia tarik selimut dia pejamkan mata dia sambil berzikir. Dia tak nak layan benda-benda ni macam ni lah. Dan benda tu duk sibuk-sibuk ngacau-ngacau dia tau. Macam kuit-kuit dia, sibuk nak berkenalan dengan dia. Kuis-kuis dia, lepas tu dia buat suara macam macam tu kan. Tapi si Inang ni tak layan, dia bodoh je. Lepas tu senyap sekejap. Dah senyap sekejap, si Inang ni ingat dia dah pergi lah. Dia buka je selimut ni. Dia masih ada lagi kat situ geng. Si Inang ni tu menjerit lah, cakap, "Pergi kau dari sini. Jangan kau nak kacau-kacau aku lagi. Pergi. Aku tak suka kawan dengan kau. Aku tak nak kawan dengan kau. Pergi kau dari sini." Si Inang ni jerit macam itu. Tiba-tiba dia nampak benda tu melayang pergi ke pintu bilik. Lepas tu dia hilang. Dengan hilaian yang sangat panjang geng.
Ha. Macam itulah cerita dia. Jadi si Inang ni dia tenangkan fikiran dia dulu, tenangkan badan dia dulu. Dah tenang, dia bangun, dia packing barang dia semua dan dia terus keluar daripada rumah tu dan dia tak balik lagi dekat rumah tu. Apa yang terjadi pada si Inang lepas tu, saya pun tak tahu sebab si Inang ceritakan sampai ke sini saja. Jadi geng, sama-samalah kita doakan kawan kita si Inang ni semoga dia selamat dan dijauhi daripada malapetaka dan juga gangguan-gangguan jin dan syaitan macam ni. Dan semoga dia sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah kisahnya. Okey geng, ini kisah yang ketiga. Beberapa hari yang lepas, ada subscriber minta Acap kongsikan kisah tentang bunian. Tapi Acap minta maaf sangat-sangat, masih belum jumpa lagi kisah bunian yang betul-betul menarik dan betul-betul best lah untuk sampaikan kepada anda semua. Tapi tak apa, Acap sampaikan juga kisah bunian, tapi ia berkaitan dengan pengalaman Acap sendiri. Cerita dia macam ini. Kejadian berlaku pada hari raya dan masa tu Acap memandu seorang pulang daripada Johor Bahru, rumah tunang Acap, balik ke kampung Acap di Benut Pontian, kampung Parit Tengah. Masa tu Acap pergi rumah tunang Acap ni waktu petang, kan? Waktu petang, dan sebab malam tu adalah aktiviti dengan tunang Acap ni. Ada nak jumpa keluarga dia, nak jumpa pergi open house macam biasalah beraya, pergi beraya. Dan aktiviti tu habis lebih kurang dalam pukul 10 ke 11 malam macam tu. Dah settle urusan hantar tunang Acap balik rumah dia apa benda semua. Dan Acap pun memandu pulang lah daripada Johor Bahru ke Benut Pontian. Jarak daripada Johor Bahru ke Benut Pontian ni kalau naik kenderaan, naik kereta ni lebih kurang dalam 45 minit memanduan lah. Okay, bergerak daripada JB pukul 11 sampai dekat kampung mungkin dalam pukul 11.45, 11.50, dekat pukul 12 macam tu. Campur gedebak-gedebu, isi minyak, singgah 7E, beli rokok, beli air, nak hilangkan ngantuk apa semua. Pukul 12 jugalah sampai rumah. Alright. So bila Acap nak masuk dekat sempang kampung Acap ni, sempang kampung Acap ni ada satu pintu gerbang. Sebelah pintu gerbang tu ada kedai lama tau, kedai yang diperbuat daripada kayu. Sendiri kedai tu. Ada masih yang ada lagi yang masih ada penghuninya lah. Masih ada menjalankan perniagaan. Cuma ada satu kedai dekat sebelah belakang tu, sebiji je kedai tu. Ayah Acap panggil dulu kedai tu kedai lotek macam itulah nama kedai tu. Okey. Nah, kedai tu memang dah usang sangat. Usang sangat, tak ada orang, dah memang tak ada orang guna dah. Kayu dia dah reput-reput. Dia punya zinc semua dah runtuh-runtuh macam itu. Dah ada pokok yang tumbuh kat situ. Dan masa Acap nak memandu masuk ke dalam tu, memang Acap pelan lah sebab jalan kampung kan. Jalan dia sempit, tak boleh nak laju-laju. So Acap nampak ada seorang lelaki. Dia pakai seluar pendek, baju kotak-kotak, tak berkasut, rambut pendek, warna putih macam itu. Tapi dia membelakangkan Acap. Dia tak tengok Acap. Okay. So dia jalan pelan-pelan macam itulah. Jalan. Acap pun follow dia lah. Kita tak nak laju sebab depan tu ada jambatan. Lepas tu tiba-tiba lelaki ni dia pusing. Masih tak memandang ke arah Acap. Dia jalan pergi masuk dekat dalam kawasan kelapa sawit dan dia terus hilang macam gitu je. Tak tahu dia pergi mana. Acap macam terkebil-kebil je kat situ sambil memandu pelan-pelan tu nak naik jambatan tu. Mungkin adakah rumah dia kat dalam ke apa ke kan. Tak tahulah. Okey, tak apalah. Tapi risau juga, takut-takutlah penagih ke apa kan. Apalah, biarlah. So Acap pun drive sampai nak ke rumah nenek Acap ni. Rumah mama Acap lah, lebih senang kan. Sampai dekat rumah mama Acap ni, Acap kena melalui depan surau dulu. Masa tu hujan renyai tau geng. Hujan agak renyai masa tu. Lalu kat depan surau. Dan masa Acap nak masuk ke surau tu, Acap ada nampak ada sekumpulan lelaki. Dah lalu depan surau ni, ada satu parit kecil je. Parit kecil tu ada jambatan. Ada jambatan kat situ. Jambatan tu sebelah tu rumah mama Acap. Memang dekat je surau dengan rumah mama Acap.
Dan masa Acap tengok kat masa Acap nak membelok nak masuk tu, memang nampak lah jambatan tu daripada parit ni kan, ada pokok-pokok, ada jambatan, ada satu pokok rambutan kat situ. Sebelah pokok rambutan ni Acap nampak ada segerombolan, ataupun bukan segerombolan, sekumpulan lelaki. Lebih kurang dalam 5 ke 6 orang macam gitu. Dia pakai kain pelikat, pakai baju kemeja yang tahun 70-an ya, style dia tahun-tahun 70-an macam itulah. Ada yang pakai kopiah, ada yang pakai serban, ada yang pakai macam ikat macam ki je kat kepala macam itu. Dia jalan tapi semua menunduk kan, sampai Acap tak boleh nak cam siapa. Sebab rumah mama Acap tu kalau lampu masih dibuka, ada lampu-lampu raya, ada pelita apa semua, memang terang lah. So kalau ada siapa-siapa berjalan kat situ, memang kita boleh dapat cam muka siapa. Sebab jarak dia tak berapa lah jauh sangat, lebih kurang dalam 50 meter je pun memang boleh nampak. So Acap pun masuk kat perkarangan rumah. Depan laman rumah mama Acap ni memang luas, lebih kurang dalam 10 ke 8 ke 10 biji kereta boleh susun lah parking kat situ. So Acap pun parking kereta. Nampak lelaki-lelaki ni semua jalan dia tak adalah laju mana, macam jalan pelan-pelan macam tu. Dan dia pergi ke surau, dia pergi lalu belakang surau, lepas tu dia masuk dekat jalan belakang kelapa sawit ni, dan dia terus hilang macam itu je. Dah kali kedua nampak orang lalu je hilang macam tu kan. Sekejap, peliknya ni datang beraya ke apa kan. Wish, masa tu bulu roma ni nak meremang tau. Meremang. Lepas tu Acap dah parking kereta tu, turun kereta dia jalan nak masuk ke rumah. Dan masa Acap nak masuk ke rumah tu, Acap ada perasan seorang yang Acap nampak mungkin daripada kalangan diorang tadi ni, duduk berdiri dekat belakang surau tu, tengah perhatikan Acap macam tu. Acap perasan dia macam perhatikan Acap lah. Tapi bila Acap toleh balik, dia macam tunduk dan dia terus pergi ikut kawan-kawan dia balik, masuk ke dalam hutan tu. Push, memang dia cerita ni. Masuk dalam, siapa ni kan, tak boleh nak cam lah muka dia. Kalau orang kampung Acap kenal tau kan, Acap kenal dia punya muka apa semua ni, macam tak dapat nak cam muka siapa. Muka macam blur-blur gitu. So Acap pun masuk dalam rumah. Bila Acap masuk dalam rumah, Acap nampak saudara mara Acap dah ada yang baru sampai kan, ada yang tengah nak set up toto nak tidur, ada yang baru lepas mandi, ada yang tengah-tengah kemas-kemas baju. So dia boleh tengok kecoh-kecoh macam itu. Acap pun pergilah ke dapur. Pergi ke dapur, nampak mama Acap tengah duduk dekat dapur tu sambil bersih-bersih kan, ataupun makan malam tu masukkan dekat dalam turun saji apa benda semua kan. Sebab kita orang makan kat atas lantai, atas tikar mengkuang gitu je. Acap pun duduk sebelah. Masak rumah malam ni, mana masak ni tadi, ni orang bagi makan ya. Nak makan, kenyang apa. Lepas tu ada pakcik Acap pun duduk kat situ. Makcik Acap semua ramai-ramai lah borak-borak kan. Lepas tu pakcik Acap tanya lah, kau daripada mana Acap? Daripada JB. Pergi rumah Sal lah tu, dia kan. Pergi rumah Sal tadi, jumpa dengan ayah, mak dia, family dia semualah, ajak pergi beraya apa semua. Okey lah. Lepas tu Acap tanya lah, Mah, tadi ada siapa datang lah? Ramai-ramai jadi, pakai kain pelikat, pakai serban bagai. Tak pernah tengok orang kampung kita raya-raya pakai macam itu kan. Saya cakap, siapa yang datang? Dia cakap, tadi ada orang datang. Abang nampak ada nak masuk kereta tadi. Lepas tu nampak ada 5-6 orang jalan pergi surau daripada rumah ni lah jalan. Siapa yang datang kau ni, merepek lah. Mama ni semua baru balik daripada rumah yai kau dekat darat sana. Ni Cik Haji kau ni baru sampai dari Kulai, Maklong baru sampai daripada Rengit, semua baru sampai nak ngumpul. Acap macam terkebil-kebil. Tak ada orang datang ke? Tak ada kawan-kawan Cik Mamat ke? Mana ada Cik Mamat kau tu hantar tidur kat dalam bilik tu, kepenatan tu, sakit kepala kata dia. Serius mah, tadi abang nampak ada orang tu lah. Ada orang jalan tu. Lepas tu pakcik Acap ketawa-ketawa lah kan, ketawa-ketawa macam tu kan. Lepas tu Mama Acap cakap, adalah kau tu penat tu kan, entah apa, entah halusinasi ke agaknya tu. Dah pergi mandi sana tu, bilik air dah kosong, pergi mandi. Kan nanti lagi macam-macam pula yang kau cerita. Mama Acap cakap macam tu. So Acap pun ambil towel, pergi mandi apa semua. So sebelum tidur tu Acap borak-borak lah dengan pakcik Acap. So pakcik Acap cakap, kau nampak ke orang tadi? So Acap cakap lah, nampak. Apa benda tu? Tu orang ke tidak? Dia kata, lepas tu pakcik Acap cakap,
Itulah. Kalau kau nak tahu, itulah bunian, kata dia. Bunian? Oh, orang bunian? Yelah, orang bunian. Kau tak tahu tanah ni kan berkongsi dengan orang bunian. Kat belakang tu ada perkampungan dia. Tu agak-agaknya tu bau balik beraya lah tu. Dia cakap macam tu. Ya ke? Oh, macam itu punya orang bunian. Alah, Cap, benda jin kan, dia boleh je nak menyerupa apa-apa. Ya, dia nak menyerupa engkau pun boleh. Janji asal kau jangan terpedaya dengan dia, sudahlah. Kau nampak-nampak gitu, bagi salam je, dah lah. Janganlah ikut-ikut dia. Pakcik cakap macam tu kan. Lepas tu pakcik ajarlah kau nak keluar rumah, nak balik rumah, sentiasa berzikir. Lepas tu bacalah ayat-ayat kursi kan. Kalau balik malam-malam ni takut ada benda-benda yang tak elok ikut. Pakcik nasihat lah macam benda-benda macam tu. So malam tu Acap tidur sambil terkebil-kebil kan. Kita lah tidur tepi tingkap ni kan. Dibuatnya sekejap lagi dia jengah. Satu benda pun tak jadi. So itulah dia pengalaman Acap. Okey geng, itulah dia 3 buah kisah yang Acap nak sampaikan pada anda pada malam ini. Acap harap anda semua terhibur dan sukakan dengan cerita-cerita yang Acap dah sampaikan kepada anda. Jadi kalau anda dah terhibur, dah suka tu kan, apalah salahnya kalau anda boleh tekan butang like, share dan subscribe tu. Tekan sekali butang loceng tu supaya anda tak ketinggalan konten-konten Acap yang akan datang nanti. Alright geng, sampai kita jumpa lagi di lain episod insyaAllah dengan kisah-kisah seram yang lebih menarik lagi. Jumpa lagi nanti. Selamat bersahur, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #seramtak